Okey. Tunggu dulu nak cari muka surat tu. Tengok hadis yang ke-57 57. Muka surat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah untuk memberkati pengajian kita pada malam ini, marilah bersama-sama kita memulakan ianya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد،
Harus ditanam semangat muhibbah agar ukhuwah menjadi kukuh. Pengajian kitab Tibun Nabawi pada malam yang penuh barakah ini, Ustaz mulakan dengan kalimah thayyibah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ustaz muliakan Al-Fadil, Tuan Imam, barisan tuan-tuan Imam, barisan tuan-tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Surah An-Nur Seksyen 20 Shah Alam yang diketuai oleh Tuan Pengurusi, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para ilmuwan, para cendekiawan, para pencinta-pencinta ilmu, para pencinta kepada majlis-majlis ilmu, muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang jemaah yang merupakan bakal-bakal penghuni syurga yang dirahmati oleh Allah dan disayangi oleh Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini hari yang cukup membahagiakan, menggabungkan dua kemuliaan hari, ya. Yang pertama hari Jumaat, ya, yang merupakan Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Dan yang kedua, hari ini adalah 1 Zulhijjah, Masya Allah, ya. Dan 10 hari-hari terawal daripada bulan Zulhijjah itu adalah hari yang penuh erti, yang sangat bermakna, ya. Yang mana semua amal-amal ibadah, kebaikan, ketaatan, kebajikan yang kita lakukan, pahalanya dilipat kali ganda, bahkan melebihi, ya, 10 hari-hari terakhir daripada bulan Ramadan yang tiada malam Al-Qadar padanya. Masya Allah, ini satu yang sangat-sangat hebat, ya. Subhanallah. Bahkan beribadah pada 10 hari-hari terawal daripada bulan Zulhijjah ini, dia punya ganjaran pahala lebih besar daripada keluar berjihad, ya. Masya Allah, Masya Allah, ini satu-satu yang sangat-sangat dahsyat, ya. Allahu Akbar. Dan subhanallah, bagi mereka yang dah mendaftarkan diri untuk melakukan ibadah korban, ya, ataupun dah berniat, dah memang nampak dah, ya, ada dah lembunya, untanya, kambingnya, kan, maka tak dibenarkan, ya, bermula daripada hari ini sampai hari korban nanti, ya, untuk ketip kuku, ya, untuk gunting rambut, ya, simpan ajalah, ya. Subhanallah, pasti ada hikmah yang tersembunyi yang sangat-sangat hebat. Dan syukur, ya, syukur kepada saudara-saudara kita yang telah sampai ke tanah suci haram, ya, pada waktu ini, dan yang akan berangkat, kita doakan semoga Allah memudahkan perjalanan mereka. Mudah-mudahan barangkali sekarang giliran mereka, dan mudah-mudahan tak lama lagi giliran kita pula, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mereka sangat beruntung kerana sahabat-sahabat kita di sana setiap waktu bila solat saja di Masjidil Haram, pahalanya dilipat kali gandakan sebanyak 100,000 kali ganda berbanding dengan masjid-masjid di muka bumi ini, ya, yang lain. Masya Allah. Dan yang dekat Madinah pula dilipat, ya, sebanyak 1000 kali ganda. Kalau Makkatul Mukarramah itu, Masjidil Haram, 100,000, ya. Kalau Masjid Nabawi 1000. Masya Allah, sangat-sangat luar biasa. Macam mana kita yang tak berada di Haramain di waktu ini? Kita hanya berada di dalam Surah An-Nur, ya. Masya Allah, Seksyen 20. Maka Allah tidak mengecewakan kita, ya. Ada gantian, Masya Allah, ya. Antaranya kita boleh melaksanakan puasa sunat, bermula 1 Zulhijjah, ya, sampai 9 Zulhijjah. Jangan terlebih terlajak alim pula, 10 Zulhijjah pun dia puasa sunat lagi, ya. Itu waktu tasyrik haram. Masya Allah, 1 hingga 9 saja, ya. Rebutlah peluang ini, ya. Allahu Akbar. Begitu juga kita yang tak berpeluang seperti saudara-saudara kita, sahabat kita dekat tanah suci Al-Haram di waktu ini, kita ada peluang untuk mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Di samping juga kita diberi peluang untuk berzikir sebanyak-banyaknya, dan antara zikir yang paling digalakkan, ya, iaitulah bertahlil, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Masya Allah. Apa itu, ya? Bertasbih,
bertahlil, bertasbih, bertahmid, bertahlil, masya-Allah, yaitulah ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalimah ilallah arba'ah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ya, masya-Allah. Nabi bersabda, maksudnya sebaik-baik perkataan yang paling Allah suka ada 4, yaitulah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah itu bertasbih ya, walhamdulillah itu bertahmid, wala ilaha illallah itu bertahlil ya. La ilaha illallah bertahlil, wallahu akbar itu bertakbir ya. Ada rangkumannya dalam zikir ini ya. Baik, sebelum kita meneruskan lagi, sama-sama ikut Ustaz kita zikir sama-sama. Ini bacaan tasbih, zikir yang sangat digalakkan kita baca 10 hari terawal daripada bulan Zulhijjah ini ya. Bacalah, tak ada apa nak buat, bacalah sebanyak-banyaknya. Allahu akbar, pahala sangat dahsyat ya. Allahu akbar. Baik, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah, hati kamu akan berasa tenang ya. Seterusnya yang keempat, 10 hari terawal Zulhijjah ini perbanyakkan kita bersedekah. Allahu akbar. Allah Taala berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifuh ya. Tidak adalah sesuatu yang kamu belanjakan, kamu sedekahkan, kamu infakkan, kamu menyumbangkan, melainkan Allah, dia yakni Allah akan menggantikan ya, akan menggantikannya. Allahu akbar. Apa juga yang kita bagi, kita sedekah, kita infak ya, kita zakat ya, apa saja kita menyumbang, dia tak saja-saja, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Allahu akbar. Sebab itu dijamin ya, tak akan apa-apa kedana orang yang suka bersedekah, sentiasa ada rezeki untuknya. Sebab Allah ganti, yang dibagi pada jalan Allah itu Allah ganti. Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Masya-Allah ya. Maknanya firman Allah, dan belanjakanlah rezeki yang Allah berikan kepada kamu pada jalannya, pada jalan Allah, sebelum tibanya ajal. Nanti bila ajal kamu dah datang, dah tiba, pasti waktu itu kamu akan berkata, wahai Allah, alangkah baiknya kalau engkau tangguhkan sikit lagi, tangguhkan sikit lagi ajalku ni, supaya aku dapat bersedekah dan juga melakukan amal-amal yang soleh. Masya Allah. Rupa-rupanya begitu ya. Orang tu bila dah sampai ambang sakaratul maut, dah rasa macam alamak, tak ada harapan ni, malaikat maut dah cabut nyawa ni, dah sampai ke halkum ya. Masa tu baru dia fikir dia nak sedekah. Maksud tu dia minta Allah tangguh. Allah tangguhlah Allah, walaupun 5 saat, walaupun 10, walaupun seminit ya Allah. Aku cuma nak sedekah je wahai Allah, dan juga melakukan amal-amal soleh. Kata ulama, kenapa didahulukan sedekah berbanding dengan amal soleh? Sedekah dulu. Ya, kerana waktu hidup manusia tu dia dah bertungkus lumus, bersusah payah, bekerja keras nak dapatkan harta ya, uang bertimbun-timbun ya, dapat harta yang ya Allah cukup-cukup banyak ya, dapat mengumpul harta ya, bukan saja dalam negeri, bahkan di luar negara, di Pakistan, di Afghanistan, di Tajikistan, di Turkistan, dan di Gohit Gostan, dan di dalam negeri pastilah di Kelantan.
tiba-tiba nak meninggal, nak dicabut nyawa. Jadi dipikir, alangkah tak berbalanya, aku punyalah susah payah kerja kumpul harta, tiba-tiba aku meninggal, harta aku tak bawa sama dalam kubur. Tiba-tiba saja-saja aku nak tinggal begitu. Alangkah baiknya kalau aku dapat sedekah semuanya, ya Allah. Tapi masa tu dah terlambat, ya. Nyawa dah sampai galkom, nasi dah menjadi bubur. Baiklah, kerja susah harta banyak, masa hidup dia tak nak bersedekah, bakhil, ya. Tamak, haluba, tai hidung masin, tangkai jering, ya. Tiba-tiba dia meninggal aja, harta yang banyak bertimbun-timbun jatuh ke tangan isterinya, ya. Tak lama tu, tah mana jejaka keduda minang pula, ya, balu dia tadi. Lepas tu jejaka tu pula yang dah meminang balu diterima pula nikah dengan bekas isteri dia tadi. Ya Allah, dia beli Ferrari, beli Lamborghini, beli Bugatti, beli Bentley. Allah, dia joli, dia enjoy dengan duit yang kita susah payah cari. Tiba-tiba orang lain yang enjoy, yang joli, kan? Masya Allah. Allahu Akbar, ya. Jadi kesimpulannya, jangan tunggu dah nazak nanti, kan, sakaratul maut baru nak bersedekah. terlambat. Jadi bersedekahlah daripada sekarang. Hari-hari pun kena bersedekah, tak banyak sikit, tak sikit banyak, tak kisah. Yang penting lazimi sedekah, jadikan amalan dan kebiasaan. Sikit, lama-lama jadi bukit, ya. Apa yang ada dalam simpanan kita, dekat bank ke, dekat mana, bawa bantal ke, mana ke, dalam almari, belum tentu lagi kita punya. Tapi apa yang kita sedekah, kita infak, kita beri, itu pasti kita punya. Subhanallah, itulah simpanan yang terbaik untuk kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi itulah antara 4 perkara yang perlu kita lakukan, ya. Ustaz ulang, berpuasa, lepas tu kita bertadabbur Al-Quran, kemudian kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kemudian kita banyakkan bersedekah. Masya Allah. Dan puasa pula tuan-tuan, tahniah, Ustaz nampak tadi ada muslimat yang berbuka puasa, ya. Tahniah, ya, telah memulakan langkah terbaik. Mana-mana yang belum berkesempatan, besok ada lagi, lusa ada lagi. Kalau tak ada, paling kurang Isnin Khamis jangan tinggal, menggabungkan puasa sunat Isnin, puasa sunat Khamis, juga puasa hari-hari terawal bulan Zulhijjah, dapat double dekat situ. Kalau tak ada lah, kalau tak ada juga, ya Allah, ya, jangan sampai 8 Zulhijjah tak berpuasa. Itu puasa sunat hari tarwiyah namanya, ya. Kalau tak mampu juga, barangkali tak tahulah apa, sibuk sangat mengejar urusan dunia, paling tidak 9 Zulhijjah jangan sampai tak berpuasa. Masya Allah. Kerana berpuasa pada 9 Zulhijjah hari Arafah itu, dia menggugurkan dosa-dosa kita selama 2 tahun, ya, tahun semasa, tahun ini, dan juga setahun yang satu lagi, tahun depan, 2 tahun, ya. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Itu sebagai gantian. Sahabat-sahabat kita, mereka boleh wukuf dekat padang Arafah. Kita tak ada peluang nak dapat ganjaran sangat besar, yang mana wukuf itu dapat menggugurkan semua dosa-dosa walau sebanyak buih di lautan. Kita tak ada peluang. Jadi sekurang-kurang kita yang berada kat sini, kita gantikan ibadah apa wukuf di Arafah itu dengan puasa sunat hari Arafah, ya. Kemudian masuk pula 10 Zulhijjah, raya Idul Adha. Jadi sahabat-sahabat kita di sana dapat menunaikan ibadah haji. Masya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamdah wan ni'matah laka wal mulk la syarikalah. Kita dekat sini nak macam mana? Sebagai gantiannya, kita lakukanlah ibadah korban, ya. Kerana hukumnya adalah sunat muakkad dan makruh bagi sesiapa yang ada kemampuan tapi dia tak melakukan ibadah korban. Masya Allah, itu antaranya. Jadi syukurlah, syukur. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah, ya, malam ni muka surat 59. Ustaz tak pasti ada 57 dah baca ke belum. Kalau belum tak apa, kita ghostan, baca sekali lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil habbati sauda'i shifaa'un min kulli da'in illa sam. Qala Ibnu Shihab wasamul mautu wal habbatu sauda'u Asyuniz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, habbatus sauda adalah ubat bagi segala penyakit kecuali asam. Berkata Ibnu Syihab, asam ialah mati, sementara habbatus sauda ialah asyuniz atau jenis habbatus sauda dari jenis asyuniz, ya. Kitab Sahih Al-Bukhari dalam kitab Al-At'imah. Ni hadis sahih. Jadi itulah habbatus sauda, ubat segala penyakit kecuali
meninggal dunia. Itu memang tak ada ubat ya tuan-tuan. Subhanallah. Dan kalau dibagi pilihan mana yang terbaik ya, kalau ada depan mata lah, satu jenis bijirin, biji-bijian, satu lagi jenis minyak habatus sauda. Mana yang kita nak pilih? Sebenarnya kalau kita ambil yang jenis bijirin, biji-biji itu lebih baik. Kerana apa? Kerana itu pasti asli, pasti original. Tapi kalau kita ambil minyak, barangkali mungkin dah dicampur minyak minyak lain lah, minyak badam, minyak bunga matahari ya. Dia tak berapa nak ori, kita pun tak berapa nak pasti. Walaupun sebenarnya minyak lebih baik sebab dia pati, dia perahan daripada bijian tadi. Sebenarnya minyak lebih dahsyat. Tapi dikhawatiri tak berapa nak asli. Berlaku pemalsuan di situ kan, ada campuran dengan minyak-minyak yang lain ya, masya-Allah. Dan kalau jenis biji atau butir itu kita ambil dengan angka ganjil, paling kurang 3 biji atau 7 biji atau 21 biji ya, masya-Allah. Paling banyak pun nak ambil juga 27 biji, bergantung pada keserasian. Ada orang dia ambil habatus sauda tak boleh tidur malam, maknanya badannya sifat panas, sebab habatus sauda itu pun panas sama panas, itu dia tak boleh tidur malam. Tapi ada orang okey je, selesa, sebab barangkali badannya bersifat sejuk dan habatus sauda bersifat panas, jadi dia pertengahan, dia jadi seimbang. Adapun kalau badan kita bersifat panas, macam mana kita nak buat? Pertama, kurangkan dos. Yang sepatut kita selalu ambil sampai 27 biji, cukup ambil 7 biji ya, cukup. Kurangkan dos dan banyakkan minum air, kerana air ini sifatnya mendinginkan. Jadi bila panas campur sejuk, dia akan seimbang ya, pertengahan. Baik, seterusnya hadis yang ke-58. Tajuk,nya berubat dengan talbinah. Ya, apa makna talbinah? Ustaz bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat idza matal mayyitu min ahliha fajtama'a lidzalikan nisa'u thumma tafarraqna illa ahlaha wa khassataha amarat biburmatin min talbinatin fatubikhat thumma suni'a saridun fasubbat at-talbinatu 'alayha thumma qalat kulna minha fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu at-talbinatu majammatun li fuadil maridi tadhhabu bi ba'dil huzn. Apa makna hadis ini? Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yakni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menceritakan bahawa jika ada kematian dari ahli keluarganya di mana semua kaum wanita berkumpul, bila mereka bertebaran kecuali ahli keluarganya dan orang-orang tertentu sahaja yang masih tinggal, beliau akan menyuruh diambil seperiuk talbinah dan dimasak, kemudian dibuat sarid ya, yakni roti, dan dituangkan talbinah ke atasnya. Ia berkata, mana Aisyah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talbinah mententeramkan hati orang sakit dan menghilangkan sebahagian kedukaan, yakni kesedihan. Adalah Aisyah, beliau akan menyuruh dibuatkan talbinah jika ada orang sakit dan orang yang bersedih kerana kematian ataupun kecelakaan seseorang ya. Sahih Al-Bukhari dalam kitab Al-At'imah. Apa benda talbinah ni ya? Sampai boleh meredakan orang yang sedang sakit, menanggung sakit ya. Sampai boleh menenangkan orang yang sedang bersedih akibat kehilangan keluarga tersayang, keluarga tercinta, kehilangan pasangan, anak-anak, ibu bapa dan sebagainya. Dia dapat menenangkan hati orang sedang bersedih, berduka lara nestapa ya. Masya Allah, apa benda talbinah ni? Baik, kita tengok hadis ke-59 ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Urwata an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat ta'muru bitalbini lil maridi walil mahzun 'alal haliki wa kanat taqulu inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innat talbinata tujimmu fuadal marid wa tadhhabu bi ba'dil huzn.
Dari Urwah rahimahullah menceritakan, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyuruh agar dijamukan talbinah kepada orang sakit dan orang yang dalam kesedihan kerana kematian seseorang ataupun kecelakaan. Maksud kecelakaan tu kemalangan. Ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talbinah mententeramkan hati orang yang sakit dan menghilangkan sebahagian kedukaan ya, ataupun kesedihan ya. Sahih Al-Bukhari dalam kitab At-Tib. Baik, tengok hadis yang ke-60 pula yang ada kesinambungan dengan hadis yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah annaha kanat ta'muru bitalbinati wa taqulu huwal baghidun nafi'. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia menyuruh agar diberikan talbinah kepada orang sakit atau yang sedang kesedihan. Ia berkata, talbinah itu adalah makanan yang tidak disukai namun memberi manfaat. Tak disukai namun memberi manfaat. Sahih Al-Bukhari dalam kitab At-Tib. Macam ustaz masa kecil-kecil dulu kan, kadang-kadang nenek ustaz dia bagi ustaz makan pucuk betik, lepas tu tak direbus pula tu, mentah-mentah. Nenek ustaz suruh ustaz makan. Kadang nenek ustaz jamu ustaz buah peria. Buah peria nenek ustaz suruh makan. Ustaz makan, ya ampun, dia punya pahit lain macam ya. Allahu akbar. Petai boleh tahan lagi. Kalau peria tu, ya Allah ya, masya-Allah. Pucuk betik, ya Allah, ya ampun ya, masya-Allah. Itu tak kira lagi. Nenek ustaz tiba-tiba suruh ustaz minum air rebusan putar wali. Ada orang sebut putar wali, yang putar alam sudah ya. Ada orang sebut bakar wali, ada orang sebut patah wali. Samalah tu. Ada pokok melilit kat pokok jambu batu apa. Kalau kita pegang tu, tangan kita terjilat makan nasi pahit. Tangan kita pahit, ya ampun, dahsyat betul pahit. Tapi rupanya dia elok untuk darah tinggi, kencing manis. Bahkan kalau kita nak masuk hutan ya, kalau kita dah minum air rebusan putar wali, jangan putar alam sudah kan, nyamuk tak gigit tuan-tuan, nyamuk tak gigit. Rupanya darah kita pahit tuan-tuan. Ya Allah, dahsyat betul efek ni, sound effect ni, mulai macam ya kepahitannya. Subhanallah. Jadi nenek ustaz selalu cakap, tak apa sapuan, pahit itu ubat. Nenek ustaz dah ajar dah tanam dalam otak ustaz masa kecil kan, pahit itu ubat. Jadi bila nenek ustaz dah tanam dalam otak ustaz masa sorandah dulu, pahit itu ubat. Jadi sejak daripada tu ustaz tak ada masalah nak makan apa juga ulam-ulam yang pahit ya, akar kayu ke apa, semua herba yang pahit tak ada masalah. Sebab nenek ustaz dah tanam dalam otak ustaz, pahit itu ubat. Tapi betul, rata-rata yang pahit itu ubat, dan rata-rata yang manis itu penyakit. Yang manis itu menyumbang kepada penyakit. Allahu akbar. Ustaz teringat ya, siang tadi ustaz naik kereta, ustaz pasang radio Zayan ya. Kebetulan pula radio Zayan, ustaz dua je, radio Zayan ataupun radio Aikim. Itu je lah ustaz punya hiburan ya, untuk kerohanian, hiburan mendidik jiwa. Jadi radio Zayan tu DJ-nya dia ulas tentang pengalaman Ustaz Hanafi. Ustaz Hanafi ke? Ustaz Hanafi. Ustaz Hanafi dia kongsi pengalaman. Dulu Ustaz Hanafi dia pernah kena kanser tuan-tuan, masya-Allah. Stage 4. Saya ingat stage tangga lah. Tahap keempat, stage 4 tuan-tuan. Lepas tu akhirnya Ustaz Hanafi buat operation. La ilaha illallah tuan-tuan. Bila buat operation, dikeluarkan lebih kurang 1 kilogram lebih sel kanser daripada tubuh badan. Masya Allah tuan-tuan, 1 kilogram lebih tuan-tuan, bukan sikit tuan-tuan. Dia punya sel kanser yang dibedah tu dibuang kot 1 kilogram lebih tuan-tuan. Syukurlah Ustaz Hanafi sampai sekarang sihat tuan-tuan ya. Syukur, Allahu akbar, luar biasa ya keajaiban. Jadi DJ tu kongsi antara nasihat Ustaz Hanafi. Ustaz Hanafi kata, kita ni sebenarnya banyak sangat buat kita ni yang jadi sakit ni. Ustaz Hanafi kata sebab dia tak sebut sebab dosa-dosa kita. Kita ni jadi berpenyakit hari ni bukan sebab dosa-dosa kita. Sebab kita ni berdosa kerana tak jaga makan. Tak jaga makan tuan-tuan. Kita belasah je, membujur lalu melintang sapu, semua kita sebat kan, termasuklah kayu, besi, paku dan juga batu.
paku pucuk paku, besi belimbing besi, batu jambu batu, kayu ubi kayu, semua kita makan. Tak apalah, mak dahsyat betul kita ni, yang segala yang keluli logam keras ya, semua kita boleh makan, dahsyat. Kemudian Ustaz Nafi pesan ya, pertama, pagi jangan sampai tak sarapan. Pagi mesti sarapan. Sebab perut kita kalau kita biarkan kosong, nanti tak lama tu mungkin sekitar jam 9-nya tu dia akan merembeskan cecair, asid ya, asid. Akhirnya bila tak ada makanan yang nak dihancurkan, nak dihadam, dia akan hakis dinding usus, yang mana boleh kena ulcer usus, ulcer perut ataupun gastrik yang sangat teruk ya. Jadi pagi mesti kena sarapan ya, mengambil iktibar daripada bulan puasa. Bulan puasa kan kita bersahur, kita disunatkan bersahur. Nabi kata sentiasalah umatku berada di dalam kebaikan selama mana mereka menyegerakan berbuka dan melewat-lewatkan sahur. Sahur tu lagi lewat lagi afdal. Maknanya kalau di luar Ramadan, maknanya kita kena sarapan pagi, macam mana pun kena isi perut ni. Kalau tak puasa lah, kalau puasa waktu sahur ya. Itu pesan Ustaz Nafi pertama. Yang kedua, Ustaz Nafi pesan lagi, Masya Allah, elakkan makan terutamanya mi segera. Dia 2 minit, cepat dimasak, sedap dimakan, tapi efek sangat dahsyat untuk potensi kena kanser ya, sangat dahsyat. Sebab dia menyebabkan sel-sel dalam tubuh badan kita dia berkecamuk. Bila berkecamuk ya, dia tak sekata, tak seimbang, tak balance, itu yang boleh menyumbang kepada kanser. Yang ketiga, gula ya. Ustaz Nafi kata gula ni adalah racun. Terutama orang yang memang dah ada masalah kanser. Gula dia adalah baja kepada sel kanser, makanan kepada sel kanser. Kalau orang yang dah ada kanser, dia banyak makan manis-manis, dia punya sel kanser lagi cepat merebak, sebab dia dapat baja, dapat booster, dapat makanan untuk dia. Gula ni sebenarnya racun ya. Kalau boleh elakkanlah gula. Kalau nak juga cari yang gantian gula, banyak stevia pun boleh, manis ya, tapi okey. Lepas tu apa, ada orang minum apa, gula O, okey jugalah ya. Lagi apa, Masya Allah, itulah antara ya, Masya Allah. Kulit kayu manis ataupun bagus, dia manis juga, lemak-lemak manis, tapi dia tak ada efek untuk orang kencing manis, malah jadi ubat untuk orang kencing manis. Kulit kayu manis ya. Lagi kalau berarti pasal akar kayu ni, boleh ricik-ricik kulit pokok tebu gajah, lepas tu campur air, manis sangat, Masya Allah. Itu semua ubat-ubat untuk kencing manis ya. Gula ni, kalau nak juga gula, cari gula perang. Gula perang, sebab yang merosakkan pankreas kita bahan pemutih gula yang jadi macam kristal tu kan, nampak macam kristal. Bahan pemutih tu yang sangat bahaya, yang boleh merosakkan pankreas. Yang mana fungsi pankreas ni untuk menghasilkan insulin, dan insulin bertindak sebagai anak kunci untuk nak membuka pintu-pintu sel dalam darah. Bila pintu sel terbuka, maka gula pun masuk dalam sel, bertukar menjadi tenaga. Tapi bila pankreas kita bermasalah, dia tak mampu nak menghasilkan insulin yang mencukupi, akhirnya anak kunci nak buka pintu sel pun tak cukup. Sebahagian sel tak dapat dibuka sebab anak kunci tak ada. Bila tak dapat dibuka, gula pun tak boleh masuk, nak ditukar jadi tenaga. Bila tak boleh masuk, maka terjadilah lebihan gula dalam darah. Itu yang disebut sebagai kencing manis. Akhirnya orang terpaksa ambil insulin daripada luar ya. Dia suntik insulin, barulah boleh terbuka pintu sel. Tapi sampai bila persoalannya ya? Masya Allah, itu antaranya ya. Allahu Akbar. Kemudian Ustaz Nafi berpesan lagi, Masya Allah, kalau boleh ya, setiap pagi minum lemon ataupun apple hijau. Lemon ni dan apple hijau, dia masam tapi dia bersifat alkali ya. Jadi kita sediakan perut kita dengan bahan alkali, lemon tadi. Dia satu-satunya buah ajaib. Sebab apa? Dia punya macam mana cakap sebenarnya lemon tu dia asid. Dia asid sebab dia masam. Tapi bila masuk usus, automatik dia akan bertukar menjadi sifat alkali. Ini keajaiban ya, kebesaran Allah Ta'ala. Masam ni semua sifat asid, tapi aneh bila masuknya usus, dia bertukar menjadi alkali. Masya Allah, itulah lemon. Jadi Ustaz Nafi pesan minum lemon. Dan Ustaz pernah tengok video Ustaz Nafi dalam YouTube, dia buat air suam, dia masukkan lemon yang dia potong-potong dengan kulit-kulit sekali. Lepas tu dia ambil sudu, dia hancur-hancurkan lemon tu, biar dia punya seratnya dia keluar bercampur air. Masya Allah ya. Dan terbaik
Lemon tu kita potong-potong dengan kulit-kulit, masukkan dalam air 1 jam, kita rendam semalaman ya. Malam sebelum tidur kita buat, besok subuh kita minum air tu. Dia memang ada pahit-pahit sikit, sebab antara kulit dengan isi lemon dia ada selaput putih. Selaput putih itu rasanya pahit, dan dia perkaya dengan kandungan bioflavonoid ya. Bioflavonoid, susah menyebutnya. Jadi bioflavonoid ini dia bersifat antioksidan, dia mengenyahkan segala toksik-toksik ada dalam tubuh badan. Toksik yang banyak itu yang menyebabkan radikal bebas ya, yang akhirnya menyumbang kepada sel-sel kanser pada kanser. Masya-Allah. Itu antara pesan Ustaz Hanafi ya. Lagi apalah Ustaz Hanafi pesan tadi? Itulah antara perkara penting yang boleh Ustaz kongsi daripada pengalaman beliau lah, yang sekarang dah sihat tuan-tuan, dah sihat. Bayangkanlah kanser stage 4 ya. Sekarang dah sihat, dah boleh berdakwah, boleh ke sana ke sini dan seumpamanya. Subhanallah. Yalah, at-tabibu yudawi wallahu yashfi. Tabib ataupun doktor hanya merawat, yang menyembuhkan ialah Allah ya. Kita ikhtiar je, ikhtiar mana-mana petua ilmu kita dapat tu kita cuba, kita ikhtiar, itu ikhtiar kita. Tapi hakikat menyembuhkan Allah. Allah izin, sembuhlah kita. Allah tak izin ya, makanlah lemon 1 lori sekalipun dia takkan sembuh ya, kalau Allah tak izin. Masya-Allah. Baik. Okey. Itu cerita apa tadi? Cerita pahit itu ubat. Manis itu pula menyumbang penyakit. Cerita kat situ. Okey, kita lihat ulasan. Macam nak azan dah ya. Kalau azan bagi tahu ke? Okey. Dia yang bunyi kentong kan sekejap lagi. Teringat macam kampung si Jangkang. Si Jangkang dia ada kentong asli tu. Tong tong tong, dia kentong. Itu nak jadi nama kentong tu. Bunyi tong tong kentong. Macam tu kan. Si Jangkang ada lagi tu, kentong yang asli tu, yang kayu yang dia korek lubang kan. Dahsyat. Tapi kat masjid lain pun ada. Tapi dah fake ya, tak asli. Sebabnya rakaman ya. Bunyi kentong juga tapi rakaman ya, bukan kentong yang asli. Baik, no problem. Hadis minta maaf. Kita lihat sedikit ulasan. Talbinah ialah sup atau bubur yang dibuat dengan gandum atau tepung. Kadang-kadang dicampur ke dalam madu. Dipanggil dengan talbinah kerana ia menyerupai susu pada warnanya yang putih dan keadaannya yang cair. Masya Allah. Baik, talbinah asal diambil daripada kalimah laban. Apa makna laban? Lambanun, laban maknanya susu ya. Laban maknanya susu. Jadi bila disebut talbinah, dia adalah sesuatu yang menyerupai susu. Jadi benda talbinah ni, talbinah ini ialah gandum yang dicampur dengan air dan warnanya putih, menyerupai warna susu. Sebab itu disebut sebagai talbinah. Dan rasanya memang tak sedap, tapi manfaatnya sangat besar sebagaimana yang disebut ya Allah. Dan untuk nak menyelerakan lagi supaya kita mampu nak minum, campur madu asli. Kita berhenti seketika, laluan untuk azan Isya.
tukhlifu al-mi'ad walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita sambung sikit lagi. Baik, talbinah itu ialah sup atau bubur yang dibuat dengan gandum atau tepung. Kadang-kadang dicampur ke dalamnya madu, ya. Dipanggil dengan talbinah kerana ia menyerupai susu pada warnanya yang putih dan keadaannya yang cair, ya. Dalam syarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi. Jadi kaedah nak buat talbinah tu begini, contoh. Kita ambil satu gelas air ni, contoh kan. Air panas, ya. Sebaik saja kita rebus air menggelegak mendidih tu, kita curah dalam segelas macam ni lah. Tak kisahlah dalam mak ke, gelas ke, kolej ke, tak kisahlah, yang penting ada bekas kan. Kemudian kalau gelas macam ni, kita ambil, kita cedok satu sudu penuh tepung gandum, ya, tepung gandum satu sudu penuh. Itu tepung. Tapi kalau dapat gandum yang dalam bentuk ada serat-serat lagi tu, itu lagi bagus. Yang macam bentuk bijirin tu, macam ut-ut, macam tu. Masya Allah. Tapi susah nak dapat. Kita bukan negara gandum, kita negara padi. Paling tak tepung gandum tu lah kita masuk satu sudu. Kemudian kita kacau. Cuma jangan terlalu pekat. Kalau pekat nanti kita boleh masak cekodok atau jemput-jemput. Cekodok kalau campur bilis, kalau campur baking powder jadi jemput-jemput. Tak boleh. Maknanya jangan sampai terlalu pekat. Maksudnya satu sudu sudah memadai, campur air kan. Selagi boleh kacau bentuk air tu okey. Dia kan warnanya putih. Cuma kalau kita minum memang tak sedap. Tepung tuan-tuan, kalau susu lain, tepung memang tak sedap. Jadi macam mana supaya kita mampu nak minum supaya ada kelazatan? Campur manisan madu, ya. Paling baik madu asli lah, ya. Ataupun tak berapa nak asli pun tak kisahlah, kita ada manis-manis, kita mampu nak minum. Masya Allah. Dan apa kelebihannya? Pertama, dia dapat meredakan kesakitan bagi orang yang sedang menanggung rasa sakit. Bagi minum talbinah, insya-Allah dia dapat okey lah. Maksudnya dia sakit-sakit tu, bila minum tu dia macam tu, dia boleh menanggung lah. Yang kedua, dia menenangkan hati orang yang sedang berduka lara, nestapa, yang sedang bersedih akibat kehilangan orang-orang yang disayang dalam hidup ataupun kemalangan seseorang, ya. Sebab itu Aisyah, bila ada kematian, maka rumah keluarga orang yang mati tadi mesti akan dikunjungi oleh jiran-jiran, orang kenalan dan sebagainya. Jadi Aisyah minta supaya dibuatkan talbinah, lalu dijamu pada keluarga yang kematian keluarganya tadi. Keluarganya tadilah. Utama bila orang dah balik. Bila orang dah balik, Aisyah minta siapa-siapa buatkan talbinah, dibagi makan pada keluarga yang sedang bersedih tadi. Kerana dia mampu menenangkan. Ini disebut sebagai perubatan Islam, tuan-tuan, ya, Tibun Nabawi. Sebab perubatan tu ada dua, tuan-tuan. Pertama, rawatan alamiah yang bersumberkan alam sekeliling. Yang kedua, rawatan ilahiyah yang bersumberkan wahyu Allah, ya, daripada ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga daripada doa-doa yang maksur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupanya bila kita bersedih, bukan saja kita kena baca la haula wala quwata illa billahil alil azim itu dan sebagainya, itu pun iya, kerana Nabi menyebut la haula wala, man qala la haula wala quwata illa billahil alil azim dawa tis'ah wa tis'in da'an adnaha alham. Dengan menyebut kalimah ataupun barang siapa yang menyebut kalimah la haula wala quwata illa billahil alil azim, ianya merupakan ubat kepada 99 jenis penyakit. Ada nahal, paling sikit, paling kurang, iaitulah rasa resah gelisah. Bila hati kita resah gelisah, itu penyakit. Cuma penyakit yang paling ringan, yang paling sikit. Ubatnya ada pada mana? Pada lafaz la haula wala quwata illa billahil alil azim. Kita ulang-ulangi. Lagi banyak kita ulang-ulangi, lagi tenang hati kita, lagi hilang kesedihan, ya, yang menyelinap dalam sanubari jiwa kita, ya. Masya Allah. Itu kita sebut rawatan ilahiyah yang bersumberkan wahyu. Adapun talbinah kita sebut sebagai rawatan alamiah, ya, yang bersumberkan alam sekeliling. Apa dia? Gandum. Masya Allah, ada rupanya. Kalau sedih-sedih, ya, ambil air panas, masukkan
Jangan masuk Nestum. Nestum tak jadi baby gitu. Masukkan tepung gandum satu sudu. Lepas tu kita minum ya, bismillah ya, insya-Allah akan rasa tenang ya, rasa tenteram, masya-Allah. Rasa tak boleh nak minum, campur satu sudu madu, tak ada masalah ya, supaya ada rasa manis, masya-Allah ya. Ustaz teringat dulu, once upon a time kata orang Jawa ya, dulu ya, Ustaz rasa mungkin dah 20 tahun yang lalu ya, Ustaz pernah menghadiri seminar yang dianjurkan oleh pihak HPA. Maksud penceramah jemputannya almarhum Ustaz Dr. Jamnul Azhar Mulkan ya, yang baru saja kembali ke rahmatullah ya, mungkin baru seminggu dua ya, baru sangat ya. Mudah-mudahan Allah merahmati ruh beliau dan menempatkan di kalangan hamba-hamba Allah yang soleh ya, amin amin ya rabbal alamin. Jadi Dr. Jamnul Azhar Mulkan ini memang idola Ustaz. Sebab beliau ni kuliah perubatan lepasan daripada Universiti Al-Azhar Mesir. Bukan saja beliau ni doktor perubatan, tapi beliau juga dekat Al-Azhar walaupun ambil kuliah perubatan, beliau juga terpaksa menghafal Al-Quran 30 juzuk. Dan beliau adalah hafiz Al-Quran. Satu-satunya doktor dekat Malaysia ni yang hafiz Al-Quran. Susah nak jumpa tuan-tuan ya. Doktor perubatan tapi hafiz Al-Quran, masya-Allah ya, subhanallah. Ini sangat hebat ya. Dan antara sumbangannya paling besar dekat dunia Islam di Malaysia ni khususnya, beliau membuat rujukan-rujukan tentang Al-Quran dan Sains. Ada buku beliau tuan-tuan, tajuknya Al-Quran dan Sains oleh Dr. Jamnul Azhar Mulkan. Jadi isi-isi kandungan Al-Quran tu dikeluarkan ya, mana-mana yang ada kaitan dengan sains, masya-Allah. Patutlah banyak ahli saintis bila memperdalami lagi Al-Quran, makin dalam akhirnya bertemu dengan Allah ya, dapat hidayah, masya-Allah. Itu dia Dr. Jamnul Azhar Mulkan. Beliau kembali ke rahmatullah baru-baru ni aja kan, dalam usia 55 tuan-tuan ya, muda lagi, masya-Allah ya. Tapi sumbangannya sangat dahsyat. Doktor ni sangat-sangat hebat ya. Jadi ketika menghadiri seminar itu, Dr. Jamnul ceramahlah tentang Al-Quran dan Sains semua. Ustaz sangat kagum ya, kagum, masya-Allah. Ustaz Dr. Jamnul baca hadis antaranya, Nabi menyebut bekas sesama mukmin itu adalah ubat. Bekas sesama mukmin itu adalah ubat. Maksudnya bila kita makan secara berjamaah kan, dalam dulang, dalam talam kan, kadang-kadang orang kata gelilah, apa bekas orang kau makan, kau sapu, kau bagi licin semua. Astagfirullah. Tak, bekas sesama mukmin itu adalah ubat ya, ubat. Sebab itu orang yang makan secara berjamaah dia sehat, dia jarang terkena penyakit ya, berbanding dengan orang yang makan mangan dewean. Ni bahasa Jerman ya, makan seorang-seorang ya. Subhanallah. Baik. Jadi lepas habis kuliah tu, rupa-rupanya Dr. Jamnul dia ada mencipta satu formula, iaitu talbinah. Itulah pertama kali Ustaz tahu apa benda talbinah. Itulah daripada arwah, daripada almarhum Dr. Jamnul Azhar Mulkan. Dia bawa talbinah yang dia dah formulasikanlah, dia proses sendiri. Ya Allah, kami pun beli ya, sekelip mata habis ya, punya banyak dibawa, sekelip mata habis, sebab kami tak pernah dengar apa itu talbinah. Jadi bila Dr. Jamil cerita, oh ni talbinah untuk nak menghilangkan rasa sedih ya, untuk nak melegakan rasa-rasa sakit. Allahu Akbar. Tengok macam makanan aja. Tapi ada hadisnya, ada sandarannya. Subhanallah. Ustaz pun beli. Rupa-rupanya talbinah ni kita boleh pelbagaikan supaya kita suka nak makan dia. Sebagai sunnah tadi. Jadi kalau tak silap Ustaz, dalam talbinah yang diformulasikan oleh Dr. Jamnul Azhar Mulkan, asasnya memang tepung gandum. Yang terbaik tepung yang masih bentuk bijirin. Itu yang terbaik. Kemudian dicampurlah dekat situ ya, serbuk madu ya, dicampur dengan kacang badam ya, kacang pandai ya, kacang Pinocchio pula, kacang apa, pistachio. Allah, susah nyebutnya, pistachio ya. Kacang pandai, kacang cerdik, sama lah tu Ustaz. Kacang badam, kacang pistachio, lagi kacang apa lagi kan, jenis-jenis kekacang dimasukkan, kismis, dimasukkan kismis. Jadi bila ada madu, ada kismis, adalah kacang badamnya, pistachionya, kacang apa lagi yang jenis gajus ya. Dulu Ustaz masa kecil berbalah dengan kawan, gajus, bukan, jagus.
Bukan jagus, gajus. Ustaz tak tahu mana, sampai sekarang pun masih tanda tanya, gajus ke jagus? Tak kisahlah Pak Hitam, yang penting dia buah jagus atau gajus yang biji kat luar. Biji keluar tu kacangnya. Jadi itulah ramuannya. Jadi kita boleh buat tuan-tuan ya. Kalau ada orang kematian keluarga dia sedang bersedih, kalau dia tak tahu nak buat, kita buatkan. Kita ambil satu periuk, kita didihkan air, bila menggelegak, masukkanlah apa 1 atau 2 senduk tepung gandum. Kalau ada yang bentuk biji ni lagi bagus, biasanya tak ada lah. Kalau tak ada, tepung gandum biasa, masuk, kacau ya, kacau. Lepas tu masukkan manisan madu. Kemudian nak lebih sedap, masukkan apa saja, kismis terutamanya ya. Kismis, kemudian kacang badam, kacang jagus, tak kisahlah ya. Lepas tu masuklah apa saja. Lepas tu dihidangkan pada keluarga yang baru kehilangan orang yang disayang, yang bersedih tadi. InsyaAllah akan tenang hatinya, tenteram hatinya. Inilah perawatan yang kita pun tak tahu. Kalau kita tak baca hadis ni, Ustaz tak kongsikan malam ni, kita pun tak tahu. Macam baru kali pertama dengar ya. Boleh kita amalkan, kita praktikkan selepas daripada ini, insya-Allah ya. Jadi Ustaz kira setakat ni saja untuk perkongsian malam ini. Yang baik daripada Allah, yang lemah datang daripada kelemahan diri Ustaz. Dengan izinnya juga, kalau ada sumur di ladang, boleh kita tumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. Baik, sebelum pulang ya, tabung-tabung disediakan oleh pihak Surau An-Nur ya, dapatlah kita isi untuk memenuhi tabung simpanan saham negeri akhirat yang hakikatnya akan kembali kepada kita. Dan ingat ya, setiap apa yang kita sumbang untuk memakmurkan rumah Allah ya, maka Allah akan membina untuk kita sebuah mahligai di dalam syurga. Jadi tak kisahlah, sumbanglah banyak mana pun, lagi banyak lagi bagus. Kalau tak banyak pun sikit-sikit, tapi kalau hari-hari, setiap minggu, setiap bulan, bertahun-tahun, akhirnya sikit-sikit, lama-lama jadi bukit ya, Masya Allah. Dan bila ada bahagian kita di dalam pembangunan Surau An-Nur contoh, jadi setiap solat jemaah, setiap majlis ilmu, setiap bila melantulkan azan, setiap kita berzikir, berwirid, berselawat, baca Quran, semuanya ada bahagian juga untuk kita yang mengalir berterusan walaupun kita dah meninggal dunia. Allahu Akbar ya. Jadi rebut peluang ya. Allah nak binakan rumah dalam syurga. Syaratnya kita menyumbang untuk pembangunan ya, rumah-rumah Allah waktu hidup dekat dunia ini, insya-Allah. Kemudian peringatan kepada siapa yang belum mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah korban, ya dapatlah mendaftarkan dengan Surau An-Nur. Andai kata Surau An-Nur sudah tutup penyertaan barangkali sebab banyak sangat lembu-lembu nak dikorbankan hingga kekurangan kaki tangan yang nak mengerjakan contoh ya, bolehlah cari tempat lain lah, dekat taman tempat kita duduk ke, surau ke, masjid, tempat-tempat lain. Kalau tak ada, kan banyak ustaz-ustaz yang datang ni mesti ada iklan korban luar negara, dalam negara dan semua dekat Mekah semua kan, termasuklah Ustaz Sapuan ya, Masya Allah ya. Jadi siapa berhajat ni ada ibadah korban dari Malaysia ke Jubaland Somalia ya, dekat Afrika. Kita buat dekat Afrika tahun ni ya, Somalia. Satu bahagian lembu cuma RM350 sahaja, dan satu bahagian unta ya, orang Afrika makan unta ya, RM600 sahaja ya. Jadi siapa-siapa berhajat boleh dapatkan borang dekat belakang, isilah ikut step. Nak bayar tunai boleh, nak online pun boleh, tak ada masalah. Kerana hukum melaksanakan ibadah korban sunat muakkad, makruh bagi mereka yang ada kemampuan tapi tak melaksanakannya ya, Masya Allah. Dan siapa berhajat barangan yang Ustaz bawa, bolehlah dapatkan dekat belakang, segala minyak but-but ajaibnya, sapuan terapi gosoknya, air delimanya, campuran soft gel, habatus sauda dan minyak zaitun. Wallahu alam. Kita tutup majlis ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبلا التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.